Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harap suara saya jelas kan tau. Saya pun dah lama tak buat live ni, sibuk dengan macam-macam benda lah. Suara dengar tak? Tak dengar pun layan bila. Okay. Okay, malam ni saya nak berkongsi beberapa cerita lah. 10 hari saya berjalan dan balik ke utara, saya dapat macam-macam peluang dan saya bertemu dengan pelbagai rakan baru lah. Okay, jadi sekarang ni saya dapat satu tugas lah sedang menyiapkan satu skrip ataupun storyboard untuk cerita Tengku Mat Saad. Jadi ada satu kawan ni, dia mai pada saya lah, di PM saya apa semua, dia kata dia nak buat pasal Tengku Mat Saad, saya nak buat skrip. Jadi bila mereka bagi skrip tu kat saya baca skrip dia. Ni skrip dia. Okay, so saya dah baca. Kira daripada segi perjalanan yang mereka buat ni memang habis gila. Memang rosak lah, dengan susunan cerita yang tak betul dan sebagainya lah. Jadi saya tak salahkan mereka. Mereka pun bukan orang buat research. Mereka lebih kepada nak buat skrip filem dan ada elemen-elemen untuk seronok dan sebagainya lah. Okay, ni Kausar, ni dengar lah bising. Marah sikit. Okay, so malam ni saya nak berkongsi sedikit cerita berkenaan dengan Tengku Mat Saad. Ada banyak penulisan yang menceritakan tentang Tengku Mat Saad, tetapi tidak mengupas secara langsung perjalanan cerita lah. Biasanya perjuangan Tengku Mat Saad ni dibaca dalam buku kedah sejarah lah. Contohnya Haji Ibrahim Ismail, Wan Ismail Wan Soloh dan sebagainya. Okey, cuma cerita-cerita yang ada berkenaan Tengku Mat Saad ni adalah cerita-cerita rakyat. Dan banyaklah dalam Google dan sebagainya. Kadang-kadang informasi yang ada tu tak semuanya betul. Ini menimbulkan masalah lah kepada kita. Tapi kita tak boleh nak buat apa juga. Sebab orang kata apa, teknologi ni tak boleh nak sekat. Jadi semua orang menulis dan pembaca yang membaca sekadar baca sajalah. Jadi apa yang betul atau tidak tu tidak dilihat dalam konteks yang lebih dalam lah, tidak dikaji dan sebagainya lah. Okey, Okey, apa yang menarik cerita tentang Tengku Mat Saad ni, satu cerita yang agak misteri lah pada awal dia. Sebab bila saya tengok balik, saya duk cadang nak buat satu artikel jurnal berkenaan dengan Tengku Muhammad Saad. Sebenarnya cerita Tengku Mat Saad punya artikel ni dan ataupun Tengku Kudin ataupun mana-mana pahlawan Kedah ni sebenarnya tak ada. Dia cerita Perang Kedah Siam ni cerita umum. Dia gabungkan semua panglima-panglima ni dan dibuat satu jalan cerita berdasarkan kajian sejarah. Tapi berdasarkan tokoh-tokoh tu sendiri tak ada. Saya tak tahulah Malaysia ni macam mana kan. Sudut pandang mereka kepada sejarah tu kadang-kadang saya rasa macam pelik juga lah kan. Mereka ni kaji apa sebenarnya kan. Dan lagi satu, bila saya duduk dalam beberapa kumpulan yang ada sudut pandang berbeza ni, saya tengok orang akademik ni dia jadi macam nerd. Dia jadi macam kaku. Dia lebih kepada teori. Ni yang kata saya mengalami benda ni lah kan, teori dan praktikal. Yang akhirnya praktikal yang menang kan. Jadi saya tengok budak-budak yang banyak buat research ni, mereka tak mau mengembangkan diri mereka dan duduk majukan diri ataupun berfikiran secara kritis. Kritis ni banyak jenis. Tapi saya tengok dalam situasi Malaysia, bidang sejarah ni dia kaku. Dan
dasar pelajaran pun macam dia tak boleh hang buat mati disiplin dan sebagainya. Benda ni jadi orang sejarah ni jadi mati tau. Dia jadi macam hang kaji sejarah tapi hang tak boleh buat apa-apa. Dia jadi macam tu. Kat Malaysia ni dia jadi macam tu. Hang tak boleh buat lebih-lebih. Jadi saya tak boleh macam tu. Saya rasa apa benda ni kan. Tulis ni memang banyak dah penulisan, tapi penulisan yang ada pun tak sampai. Kiranya kita ni orang kata kaji sejarah ni sekadar orang kata apa, kaji je lah kan. Lepas tu dapat PhD apa semua, lepas tu habis. Tapi bila kita tanya kefahaman daripada kefahaman penulis pekaji tu sendiri, kadang-kadang mereka boleh jawab. Ni masalah lah kat Malaysia ni, sistem pendidikan. Dan kat Malaysia sistem IPTA ni memang saya tengok masalah lah. Saya minta maaf lah kan, yang mana-mana tengok yang berada mengaji ataupun yang menjadi lecturer. Saya tengok daripada pengalaman saya sendiri. Saya pun kerja di sektor awam. Jadi saya nampak benda ni ada jurang yang sangat besar di kalangan penyelidik dan penyelidik dan orang-orang yang berada di luar bidang tu. Dia cerita dia sejarah ni dia bukan bersifat eksklusif. Saya nak letak tak tahu. Sejarah ni dia bukan bersifat eksklusif sepatutnya. Tapi dia adalah ibu. Bila ibu ni, orang sejarah dia pakai teori sejarah adalah ibu segala ilmu. Jadi bila ibu dia ada anak yang ramai, macam kita ada anak ni dia macam-macam perangai. Dan anak-anak ni akan dengan ada yang susah, ada yang senang, ada yang sederhana, ada yang pandai, ada yang tak pandai, ada yang bijaksana, ada yang kurang bijak. Jadi anak-anak ni akan support ibu tu tadi. Ini yang berlaku ini yang sepatutnya berlaku lah dalam bidang sejarah. Tapi kat Malaysia ni dia jadi rigid. Dia jadi tak boleh. Dulu awal-awal dulu saya masa mula mengaji dulu saya tak boleh nak jadikan eksklusif. Tapi akhirnya saya menerima bahawa ilmu sejarah sepatutnya berkembang dan dikembangkan bukan saja oleh orang-orang sejarah tapi orang-orang lain. Orang mechanical engineering, orang filem, orang budaya, orang sains, orang geografi, orang town planning, architecture. Sepatutnya semua orang yang berada dalam bidang-bidang lain ni bersatu buat satu benda yang ada pergerakan. Saya duk baca atas kerja ni macam-macam dah. Jadi selama 60 tahun ni sebagai contohnya saya tengok tak ada pergerakan langsung. Sejarah kita ni tak bergerak sebenarnya. Di Malaysia ni cara untuk menggerakkan sejarah selalunya diletakkan kepada bidang town planning. Maknanya kita tengok tahun hari ni kita sambut 285 tahun Al-Ustaz. Kita tengok macam mana Al-Ustaz tu mula nak dikembangkan kepada sektor pelancongan. Tapi perkembangan tu tak setara mana pun. Dan bila kita tengok Melaka, kita selalu buat perbandingan bahawa Melaka tu pergerakannya daripada segi sejarahnya itu berjaya. Tapi masalah dia di Melaka yang menggerakkan sejarah ini bukan orang Melayu, tapi orang Melayu yang berfikiran kolonial. Jadi bila hang terlampau rigid dengan sejarah, hang terlampau nak jaga, nak eksklusifkan benda tu, lalas tak jadi apa. Yang rugi kita orang Melayu. Kita duk sembang pasal hang tuah, hang jebat dan sebagainya, tapi yang ditunjukkan bukan hang tuah dan hang jebat. Flow Dilama kapal orang putih, Famosa, Stadius. Ni hak binaan Melayu pergi mana? Ataupun naratif sejarah Melayu tu tak ditonjolkan, sekadar ditulis sekadar cerita-cerita mulut orang Melayu saja. Dan kajian-kajian daripada pelbagai pihak lah, dia sekadar kaji saja. Pergerakan tu tak ada. Ini yang berlaku sebagai contohnya di Melaka tadi ni. Benda ni juga berlaku di seluruh negeri Melayu. Ni kita ni duk sembang lah. Ni hang sembang. Bila nak buat? Ini yang saya duk cuba buat sekarang ni. Dan saya bersama dengan ramai kawan-kawan, sama ada secara langsung ataupun tidak langsung, kami nak buat benda ni supaya bergerak bagi nampak. Dia kena ada movement, dia kena ada revolusi. Saya sebut revolusi pembudayaan sejarah. Saya tak tahulah hampa faham ke tak dengan revolusi pembudayaan sejarah. Revolusi ni biasa orang baca nak kena pergi turun kat jalan, kena pergi riot. Bukan macam tu. Revolusi pembudayaan ni ialah revolusi pemikiran. Macam mana kita berfikir untuk menggerakkan sejarah. Bukan kita fikir, kita tulis,
Lepas tu kita terbit. Pikat, terbit, tulis. Pikat, tulis, terbit. Bukan yang tu. Yang tu benda tu dah berlaku 60 tahun. Dah lama dah. Banyak dah research orang buat. Dan sampai sekarang pun masih lagi dibuat kajian. Tak salah. Tapi kajian yang ada perlu dikembangkan dalam bentuk visual. Visual ni bukan kata hang kena buat filem. Tapi hang kena bergerak. Bergerak lah. Bina sesuatu. Buat monumen. Buat landscape. Buat waterfront. Sebab tu bila orang tanya, hang sejarah. Man, hang sejarah. Tapi pasal apa hang master hang buat town planning? Sebab saya nak ada pergerakan tu. Kalau saya duduk dalam dunia sejarah saja, saya duduk dalam ruang lingkup manuskrip tu, saya tak keluar mana. Dunia saya kecil je. Tapi kalau saya keluar sikit, saya masuk ke dalam bidang-bidang yang berkaitan dengan sejarah. Contoh ataupun bidang yang tak berkaitan langsung dengan sejarah, saya boleh implement sejarah tu tadi ke dalam bidang tu. Sebagai contohnya, kalau saya buat mechanical engineering sebagai contohnya, saya buat kajian pasal kota. Dan dalam kota-kota Melayu ni biasanya ada meriam. Saya tumpu kepada kepentingan meriam dalam alam Melayu sebagai contohnya. Saya kaji saya meriam. So sejarah saya buat, tesis saya untuk degree saya buat pasal meriam alam Melayu. Okey, master saya buat mechanical engineering. Sebab apa? Saya nak tahu sejauh mana jarak tembakan, kepaduan besi, substance apa atau bahan-bahan asas apa yang perlu digunakan untuk buat meriam tu meletup dan sebagainya. Jadi benda-benda macam inilah yang sepatutnya kena ada. Tapi dia berbeza pula. Bila orang mechanical engineering dia masuk dalam bidang sejarah, dia jadi lain. Dia ada perbezaan sikit dekat situ. Sebab dia biasa dengan sains, dia biasa dengan ilmu sains dan teknologi. Tiba-tiba dia nak masuk dalam bidang sejarah, jadi sudut pandang dia lain. Tapi apa pun, walaupun ada perbezaan pandangan, itu biasa. School of thought ni biasa. Ada perbalahan pandangan falsafah tu biasa. Dunia sarjana tu biasa. Dunia pemikiran Islam dan sebagainya pun memang ada perbalahan dan perbahasan. Tapi semuanya menuju kepada pembentukan satu naratif ataupun satu kajian yang hendak menyatakan bahawa meriam ni tadi, ini dia cara tembakan dia, siapa pembuat dia dan sebagainya. Itu yang kita nak. Pada pokok dasarnya ialah meriam tu main daripada mana. Tu sebagai contohnya. Okey. So saya boleh tak asal tu. Saya boleh tak sikit sebab saya 10 hari ni saya duk campur dengan macam-macam orang lah. Orang kebudayaan, orang buat filem, lepas tu orang silat, orang yang buat kerja-kerja turun lapangan cari kubur dan sebagainya. Jadi cerita-cerita depa tu, kalau ada 5 kumpulan ni, dia cerita dia berbeza, tapi pokok pangkai dia sama, iaitu sejarah. Masing-masing duk cari sejarah. Orang kubur, cara orang kubur, cerita okey kubur macam ni. Ni watak ini makam ni siapa dia. Okey, pakat duk cari salah silah dan sebagainya. Tapi apa pun ia menyokong salah satu sudut sejarah itu sendiri. Contohnya okey, tiba-tiba contohnya macam makam Tunku Sulaiman di kampung kota Subang Perai. Ini contoh saja. Okey, kalau tak dijumpai makam tu tadi, kita dalam sejarah kita tak tahu bahawa orang ni memang wujud. Jadi grup ni membuktikan bahawa watak yang disebut tu benar. Jadi depa ni lebih kurang perangai macam orang arkeologi. Sejarah membawa cerita, arkeologi tu dia mengesahkan bahawa cerita itu betul. Faham tak? Jadi itulah sejarah yang ilmu sejarah yang berlaku dan sepatutnya kita faham. Okey. So berbalik cerita pasal Tunku Kuding. Okey, kalau hangpa perasan dalam 2 hari lepas, 3 hari lepas saya jumpa dengan Abang Muhammad Khalid dan Raja Nur Azmi. Okey, untuk pengetahuan hangpa, dia ada kerja lain dengan saya tu, benda lain, bukan tajuk cerita Pangkalan Siam. Tapi ada benda lain lah yang saya pun tak boleh nak cerita. Sebab benda tu pun saya pun tak tahu apa kesudahan dia, apa nak jadi. Jadi tak mula apa-apa lagi, sekadar perbincangan saja. Jadi saya pun tak mau cerita lah. Cuma usaha yang dibuat oleh kita semua, terutama sekali dalam
orang kata apa, duk pacak bendera rimau terkam ni mendapat sambutan daripada golongan orang filem lah. Mereka dah mula nampak bahawa ada movement. Tu saya kata tadi ni, pergerakan tu penting. Jadi mereka dah nampak ada pergerakan, tiba-tiba semua orang tukar DP rimau terkam. Jadi pakat duk pelik ni apa benda kan. Semua orang duk tanya kan. Kawan-kawan saya lecturer dekat USM pun pakat duk tanya, dia kata, ini apa benda ni tiba-tiba pakai rimau terkam. Jadi inilah revolusi sejarah. Bagi saya, inilah revolusi sejarah negeri Kedah. Sebab selama ni Kedah ada sejarah yang sangat panjang, penceritaan yang cukup banyak, kajian yang cukup dalam dan banyak, tetapi tidak ada pergerakan. Balik kalau kita cerita sikit, orang akan centah dengan cerita Melaka. Tapi kali ni cerita sejarah Kedah mula dilihat, mula dipandang dan mendapat perhatian yang sangat meluas oleh banyak pihak. Dan saya rasa dan saya yakin bahawa movement ataupun pergerakan kita ni sudah dilihat oleh pihak istana. Cuma kita bukan nak buat revolusi dari perang tak. Okay. So selain daripada tu, dalam perbincangan tu kami duk bincang lah pasal pembudayaan sejarah dalam bentuk filem, dalam bentuk drama dan sebagainya. Benda ni pun makan masa sebenarnya. Kita jangan, pertama sekali jangan mengharap kepada perubahan drastik. Revolusi secara pemikiran ni sebenarnya mengambil masa yang panjang, tetapi dia perlu berterusan. Kecuali kalau kita buat revolusi macam Perancis dan sebagainya, itu dia bergerak, dia pergi bunuh orang dan sebagainya, itu memang cepat lah. Tapi revolusi pemikiran ni satu perkara yang kita kena sabar dan kena berterusan. Jadi saya punya jangkaan, kalau kita betul-betul berterusan dalam masa tempoh 5 tahun ni, kita meraihkan cerita Perang Musuh Bisik ni daripada apa-apa sudut pandang, daripada apa-apa bentuk peneratif pemikiran, terutama sekali dalam menolak pandangan-pandangan daripada Barat. InsyaAllah benda ni akan berjaya dan orang semua akan buka mata lah. Itu yang penting. Okay, so balik cerita, saya tunggu Mak Nat. Dah jauh sangat. Okay, sekarang ni saya duk tengok balik, saya duk buat storyboard pasal Tengku Mak Saad. Jadi barulah saya perasan beberapa watak yang pernah disebut lah dalam sejarah. Sebagai contohnya, kalau kita cerita pasal Datuk Kerma Raja, Datuk Kerma Raja yang tikam Mahsuri. Okay, jadi bila saya tengok balik Datuk Kerma Raja ni, mula-mula saya baca dalam benih papers, nama dia tu wujud sampai 1838. Dan bila saya tengok sumber-sumber yang ada, sumber-sumber lokal dan Siam, memang Datuk Kerma Raja ni ada sampai 1839. Dan masuk 1840 nama dia tak ada. Okey. Ni makna Datuk Kerma Raja yang tikam Mahsuri ni, dia hidup sampai 1840 dan kemungkinan besar terbunuh semasa serangan Siam ke atas kota Kedah lah, pada tahun 1839 lebih kurang macam tu lah. Sebab 1840 tak ada dah nama dia. Okey. Lepas tu anak dia ialah Wan Mak Ali lah. Datuk Setia Segara Wan Mak Ali ni, dia ni berjuang sampai habis lah, sampai dia pun balik pistol dan sebagainya. Okey. Dan apa yang saya tengok yang menarik ialah, saya tengok balik dalam banyak penulisan, sebenarnya watak Tengku Abdullah Ibni Sultan Ahmad Tajuddin juga jarang ditonjolkan dalam penceritaan Perang Kedah Siam. Sedangkan biasanya anak raja lah orang akan tonjol kan. Tapi kalau diikutkan daripada pembacaan yang saya dapat, Tengku Abdullah ni lah yang dilantik sebagai ketua Panglima Perang, manakala Tunku Mak Saad dilantik sebagai Panglima Darat dan Wan Mak Ali dilantik sebagai Laksamana lah. Dalam siri ketiga ataupun dalam invasion atau invasi yang ketiga orang Kedah ke atas Siam di kota Kuala Kedah. Okey, pada masa ni juga Tengku Na'i juga bersama dengan Sultan Ahmad Tajuddin. Malah
Tengku Na'i inilah yang akhirnya menjadi Sultan Kedah menggantikan ayahandanya. Tengku Na'i ni lebih dikenali sebagai Sultan Zainal Rashid. Ini pun orang jarang kaji, kan. Saya pun tak tahu lah kan apa yang kita kaji naknya kan. Jadi sebenarnya cerita Perang Kedah Siam setakat saya kumpul daripada tahun 2016 ada 50 nama. Okey, ada 50 nama yang saya jumpa dan kebanyakan depa ni kecuali yang macam Wan Mak Ali atau Mak Saad ni, kebanyakan daripada depa bila Sian dapat tangkap dia akan sebelah. Kepala depa ni memang bawa lah. Macam Parlimen Mir tu ataupun disebut sebagai Parlimen Mawar ni yang saya jumpa Cik Johan di balik pulau tu, dia ada cerita lisan dia sendiri. Dia kata lepas balik pada perang tu, dia balik ke balik pulau dan dia bekerja dengan orang putih. Duk jadi bodyguard lah. Tapi satu hari tu macam mana tak, dia kena fitnah dan dia dibunuh lah. Tapi pembunuhan dia tu kata Cik Johan ni bukan biasa-biasa, pasal dia kepala dia kena penggai dan dibawa ke larut matang, mahkamah larut matang, diawetkan dalam botol tu lah kan. Ni cerita Tok Nyang dia. Tok Nyang dia cerita ada tok dia cerita ada bapak dia. So tok dia pernah tengok kepala tu duduk dalam balang. Lepas tu tak lama hilang. Maknanya bawa simpan ke apa, Allah alam lah. Ini salah satu contoh jugalah. Jadi kalau cerita ini benar, maka tak mustahil kepala-kepala panglima kita ni duk ada lagi sampai sekarang. Sebab orang putih dulu kan dia belah, dia letak kepala dalam balang, lepas tu dia bubuh isi apa dia pun tak tahulah benda tu kan. Untuk mengekalkan benda daging kita jangan rosak. Ini cerita Parlimen Mir ataupun Parlimen Mawar lah. Okey. Jadi bila saya duk buat plot cerita ni, saya duk nampak macam susah nak susun balik pasal dia sangat rumit. Strategi perang yang dibuat oleh ni kalau ada Malay Power ni dia duk tanya saya tadi kan. Dia tanya saya, suruh saya kongsikan cerita pasal macam mana strategi perang. Okey, jadi sebenarnya cerita Kota Kuala Kedah ni strategi perang dia sangat rumit lah dan sangat taktikal. Jadi dengan keadaan yang orang kata apa, dengan hutan yang begitu tebal, hutan beranak dulu kan. Jadi pergerakan tentera-tentera Kedah ni kebanyakannya di sungai. Mereka bergerak di sungai sampai dan sebagainya. Mereka menyelinap dalam sungai apa semua. Dan yang paling menarik ialah macam contohnya Sungai Merbuk kan. Kapal British duk ulang alik daripada Kuala Kedah pergi ke Penang ataupun Pulau Pinang. Mereka duk ulang alik tapi tak pernah terserempak. Saya tak baca lagi lah kod mereka cerita terserempak tu tak ada. Cuma Osborne ada cerita masa Tunku Mak Saad pi ke Batu Aceh di Aceh lah, di Batu Putih di Aceh, dia nampak ada lebih kurang 100 buah perahu yang memuatkan satu perahu 20 orang, lebih kurang 2,000 orang telah sampai ke kawasan melalui tempat dia duk jaga tu lah di Kota Kuala Kedah lah. Tapi Osborne ni dia tak boleh menyerang sebab dia tak dapat arahan. Dia sekadar kepung saja. So dia tak boleh buat apa-apa. Jadi bila saya tengok balik peta tu memang realistik lah kan, sebab Aceh atas kan dia orang kata apa, Aceh ni betul-betul garis dia tu tak jauh dengan Kedah lah. Maknanya dia garis daripada Batu Putih tu memang sama selari dengan Kedah lah, dan atas lagi daripada Pulau Inam. Jadi saya duk bayang macam mana mereka ni boleh buat satu strategi perang yang power lah kan. Dan untuk pengetahuan semua, bila saya baca yang Ismail ni Haji Ibrahim Ismail Wan Solo dan sebagainya, saya pun sembang juga dengan Pak Lang Madi Maklin sebagai salah seorang waris lah. Jadi dia pun banyak info dia bagi kat saya. Jadi bila saya baca balik pertempuran di Kuala Salar, Kuala Salar ni pun jarang disebut tapi Kuala Salar dia ada satu sungai lama yang kita boleh lalu daripada belakang, yang boleh keluar pergi ke Merbuk.
Ini cerita lama lah. Sungai tu pun dah tak ada, terkambus dah. Jadi masa kami pergi ke Kuala Salor, saya pergi dengan Ustaz Isuk 2 tahun lepas lebih kurang tu. Kuala Salor ni memang terkenal dengan buaya yang sangat banyak lah. Jadi tahun 50-an ni orang putih main duk tembak buaya-buaya ni, dan kulit tu dibawa jual ke England lah. Jadi Kedah ni dulu memang banyak gila buaya kan. Lepas tu orang putih duk tembak-tembak habis. Jadi saya duk fikir kan, dalam keadaan yang sungai yang penuh buaya macam tu, macam mana Angkatan Perang ni boleh menyerang kedudukan Siam yang berada di Kota Kuala Kedah dan juga Kota Kuala Muda. Okey. Selain daripada tu, sebenarnya kalau bila saya duk perambang tadi, Siam ni dia berkemungkinan besar dia mengambil alih Istana Pulau Tiga. Sebab dalam satu catatan menyebut Wan Mat Ali telah diarahkan untuk menyerang Siam di Merbuk. Jadi bila kami pergi baru ni kan, kami buat trip Merbuk tu. Kami naik bot menyusur sungai Merbuk tu. Kalau tengok kiri kanan tu hutan lah. Tak tahulah kalau dulu kalau ada rumah ke apa, tapi ikut cerita pada Pak Tam ni, yang kami punya bot ni dengan Mak Sur sini, ikut daripada cerita dia memang tak ada orang. Kiri kanan sungai memang tak ada siapa-siapa duduk, kecuali bila sampai dekat Pelantang tu lah, yang atas bukit tu pula kan. Dan bila kami pergi ke Pulau Tiga baru ada orang. Jadi dalam keadaan yang macam ni, saya melihat kepada Siam dia akan mungkin dia ambil 2 tempat lah. Satu di Lubuk Pusing tu, satu lagi di Istana Pulau Tiga. Tapi memang saya syok Pulau Tiga lah. Pasal di Pulau Tiga ni juga ada 6 bunker. 6 bunker British yang dibina pada zaman Perang Dunia Kedua. Dan ada cerita yang saya baca, ada komen-komen hari tu baca, katanya di situ tak jauh situ ada bangkai kapal terbang lah. Jadi kedudukan dia sendiri, kedudukan Pulau Tiga tu sangat strategik lah. Kalau tak, buat apa British nak buat bunker sampai 6 kan, nak keliling Pulau Tiga tu sendiri. Jadi pada saya pendudukan Siam di Merbuk juga tak ada kajian, dan ia hanya berdasarkan kepada cerita-cerita yang lisan yang dikumpulkan oleh mantan-mantan Presiden Persatuan Sejarah Malaysia Cawangan Raya Kedah. Okey. Selain daripada tu, okey, ni saya cerita fast forward lah ataupun saya balik reverse dan sebagainya. Okey, selain daripada tu ada nama saya jumpa, nama Tengku Mat Sa'ad ni, dia ada 2 apik dia, apik kanan dan apik kiri, tapi saya tak sempat catat lagi. Nama mereka ni memang ada dalam benih papers. Dan apa yang saya cari ialah punca macam mana Tengku Mat Sa'ad ni boleh keluar untuk berjuang. Ini saya tak jumpa lagi. Nanti kalau Pak Lang dah tengok ni, kena sembang lah. Cuma buat masa sekarang saya tak jumpa apa penyebab Tengku Mat Sa'ad boleh lead kepada perang ni, dan kenapa dia mendapat tugas itulah untuk menjadi Panglima Perang Darat. Kalau Tunku Kudin ni, kalau saya daripada bacaan saya lah, ini pandangan saya saja daripada bacaan-bacaan yang saya buat, Tunku Kudin ni asalnya dia tak mau terlibat. Walaupun ada desakan-desakan daripada orang-orang Kedah minta supaya dia lead perang tu. Tapi bila anak bini dia kena bom tu, itu yang menjadi punca paling besar lah untuk dia keluar berperang dan akhirnya menemui ajalah syahid. Tapi Tunku Mat Sa'ad ni saya tak jumpa. Dan dalam laporan British pun saya tak jumpa lagi kenapa dia secara tiba-tiba boleh lead. Tapi sebenarnya dan kenapa Tengku Mat Sa'ad ditonjolkan lebih daripada Tunku Abdullah sebagai watak kedua dalam perang Kedah Siam. Sedangkan Tunku Abdullah ni adalah anak raja, anak sultan sendiri, dan 2 kali menjadi ketua parlimen lah. Malah Tengku Abdullah ni sejak 1821 sudah terlibat selama 20 tahun terlibat, dan akhirnya meninggal ataupun mangkat pada tahun 1845 lah. Dia mangkat dulu, kemudian Sultan Mahmud Tajudin, kemudian barulah adik
adik pada Sultan Abdullah ni lah, adik perempuan dia meninggal pada tahun yang sama. 1845 serentak 3 orang kerabat dia raja ni meninggal ataupun mangkat lah. Tapi kalau daripada bacaan awal berkenaan Tunku Mat Saad, katanya Tunku Mat Saad ni masa tahun 1821 tu dia, adik dia Tengku Talib dan kerabat-kerabat dia ni duduk masa kenuri lah, mereka pergi kenuri 1821 tu, mereka semua berada dalam kenuri Kendara pada tahun 1821. Jadi mereka ni telah ditangkap dan dibawa ke Siam. Ni pun satu benda yang sangat menarik, kerana tak ada lagi catatan macam mana mereka boleh balik mai. Tiba-tiba dia ada di Kedah. Yang ni pun saya tak jumpa lagi. Dan saya cuba untuk fikir lah kan, sebab yang pertama, dia saya bacaan ni adalah cerita lisan. So saya tak boleh nak pegang, saya kena ada sumber kedua yang menyokong. Kalau nak buat, orang kata nak buat skrip drama tu tak ada masalah, drama filem ke apa tak ada masalah. Cuma saya tak suka kajian saya dipertikaikan. Tu saya punya prinsip lah. Saya sangat particular, dan saya dalam menulis ni walaupun tak perfect 100%, tetapi saya tak suka ada orang main duk tikam lidah dengan saya tak suka. Jadi walaupun ada cerita tu, tapi saya tak tulis dalam buku saya sebab saya tak ada laporan yang lain yang boleh menyokong fakta yang mengatakan bahawa Tengku Mat Saad ni dibawa ke Siam dan menjadi tahanan di sana. Walaupun ada pandangan yang mengatakan bahawa mereka ni telah ditebus. Jadi saya macam pelik lah, siapa yang tebus dia kan? Siapa yang tebus kerabat-kerabat Kedah ni? Ada yang kata Tengku Anum. Okay, so kalau Tengku Anum yang tebus, macam mana dia tebus? Jadi benda-benda ni dia tergantung. Cerita Perang Kedah Siam ni dia sangat luas. Bukan sekadar cerita perang saja, tetapi ia melibatkan pelbagai aspek yang seriously memang kita kena tengok betul-betul. Okay. Okay, selain daripada tu, apa yang menarik ialah campur tangan yang dibuat oleh British apabila Sultan Mahmud Tajuddin membuat rancangan untuk menyerang kedudukan Siam di Kota Pulau Kedah. Kerabat Kedah ni semua berkumpul di Beruas. Sebenarnya Beruas sampai sekarang adalah tempat, ataupun boleh dikatakan majoritinya adalah orang Kedah. Beruas tu memang Beruas duduk dalam Perak sekarang ni, tapi Beruas tu sejak zaman Sultan Muhammad Jiwa memang banyaknya diduduki oleh kerabat-kerabat Kedah. Sebab tu kalau pergi Beruas tu macam sesuatu kan, macam mistik je. Macam ada sesuatu lah. Okey, jadi bila saya tengok balik, contohnya macam bila Sultan ni dia menyusup ke Mabuk, katanya menyusup ke Mabuk. Sebab Tengku Da'i dilaporkan dalam laporan British, Tengku Da'i ni dia pergi ke Mabuk untuk mengumpulkan kekuatan. Jadi biasanya Tengku Da'i ni dia akan main dengan bapak dia. Dia tak pisah dengan bapak dia, Sultan Mahmud Tajuddin lah. Jadi bila British dapat laporan tu, jadi Governor Bonham daripada Pulau Pinang telah menghantar HMS Zebra yang diketuai oleh Captain McCrea. Dia dihantar ke Mabuk, dan kemudiannya Tengku Da'i ni ditahan lah, bersama dengan Sultan Mahmud Tajuddin. Dulu mula-mula saya ingat dia Beruas, tapi bila saya tengok balik penulisan saya, sebenarnya dia ditangkap di Mabuk. Jadi Mabuk tu ada sesuatu yang orang tak kaji. Saya pun tak kaji lagi. Saya pun tak tahu macam mana saya boleh piuk. Saya pun tak sangka kan, sebab saya pun dah ingat lupa lah dengan kajian saya sendiri. 6 tahun dah saya duduk kaji benda ni, saya pun bukan ingat semua benda. Jadi Mabuk juga ada satu kepentingan lah yang patut kita tengok lah. Kalau ada soalan boleh tengok. Okay, selain daripada itu, ada juga cerita berkenaan dengan Angkatan Tengku Mat Saad bersinggah di Pulau Bidan dan Pulau Songsong, dan mereka bertemu dengan Panglima Barim dan Panglima Yu.
Yang ni berdasarkan cerita lisan yang kemudiannya ditulis oleh contoh buku tadi lah, Kedah dari segi sejarah tu, yang ditulis oleh Haji Ibrahim lah, Datuk Haji Ibrahim ataupun Datuk Ibrahim Ismail. Jadi berdasarkan cerita dia, katanya ada satu pertempuran di kedua-dua pulau ni di mana Tengku Mat Salleh dan Datuk Serajawan telah menentang Panglima Yu dan Panglima Barim. Panglima Barim ni katanya nama dia Ibrahim, tapi dia telah memilih untuk menyokong Siam, dan Panglima Yu tu memang main pada Siam lah. Katanya Siam, tapi dalam buku ni katanya Melayu pula. Saya pun benda-benda macam ni dia jadi masalah, sebab kita tak tahu watak yang macam mana kan, tapi ikut cerita macam tu lah. Okay, jadi pertempuran tu berlaku di tempat ni, tapi kalau kita pergi tengok kedua-dua pulau ni, tak ada pun cerita pasal sejarah tu kan. Tak ada naik signboard ke, tak ada apa. Jadi sebenarnya apa yang kita raikan kan, daripada segi sejarahnya. Sebab perang Kedah Siam ni bukan sekadar 2-3 tokoh, tetapi dia selalu saya sebut dalam mana-mana ceramah saya kata perjuangan orang Kedah ni dia melibatkan seluruh negeri Kedah. Seluruh orang Kedah pergi berperang kan selama 20 tahun. Tapi itulah, di pulau-pulau ni pun walaupun ada cerita-cerita, biasanya cerita tu berlegar dalam masyarakat kita kecil, dan tidak dipopularkan dan sebagainya. Ini satu benda yang rugilah. Kita ada pulau, kita ada sejarah di pulau tu, tapi kita tak boleh nak membangunkan sejarah di pulau tu sebagai satu daya tarikan lah. Kalau nak cerita daripada segi pelancongan macam tu lah. Kalau pergi Pulau Bidang, Pulau Sosong, orang yang tahu lah, orang yang tak tahu pakat pergi duduk saja. Itulah duduk jadi kubur semua sembahan Hindu. Orang pok-pok Hindu pergi sana duduk sembah itu ini dan sebagainya lah. Okey. Okey, strategi perang yang sangat best yang saya tengok dalam cerita Perang Musuh Bisik ni ialah bagaimana strategi Tengku Mat Salleh, Tengku Abdullah dan sebagainya berjaya mengumpulkan semua orang daripada seluruh negeri Kedah untuk menyerang kota-kota Kedah, sebab dia mai daripada semua penjuru. Contohnya macam Tengku Mat Akib dia mai daripada Setui, Syekh Hussein dan Wan Mat Asyad daripada Kayang, Datuk Kerma Raja ataupun Bapak Wan Mat Ali tadi ni telah berada di Kota Seputih. Depa lawan di Tunjang tu, dalam pasal di Tunjang ada Wat Siam tu. Tak jauh daripada situlah memang ada. Tak mana ada Wat, hangpa nak bagi tahu hangpa di mana ada Wat Siam, di situlah dulu kala ni zaman Perang Musuh Bisik, di situlah asalnya markah tentera Kedah dan kemudian jadi ambil alih. Itu cerita dia. Ada 16 Wat. Ni pecah cerita kat hangpa. Ada 16 Wat Siam di Kedah. Dan 16 Wat ni adalah 16 kubu lah orang kata. Setiap Wat ni adalah kubu pertahanan Kedah. Selain daripada kota-kota yang kita tengok ada 24 buah kota, tapi kalau hampa tengok jarak kota dengan Wat Siam ni biasanya tak jauh. Dia mesti ada satu kem tentera kecil ataupun besar tu tak kisahlah. Tapi di Kedah ada 16 Wat Siam. Di Kedah saja, tak termasuk Semampai dan Perlis. Jadi kalau hampa tengok balik kedudukan setiap Wat Siam ni, di situlah tentera Kedah berkumpul. Dia jadi macam satu pos kawalan, pos tentera dan sebagainya lah. Jadi mereka initiate tentera tu. Ini satu kerja yang saya tengok sangat berstrategi dan sangat susah lah dengan keadaan dulu. Bukan ada telefon, bukan ada surat dan sebagainya lah. Okay, jadi Datuk Kerma Raja ni ada di Kota Seputih. Tengku Abdullah, Tengku Sulaiman, Syekh Samad Salim Bani duduk di Perai. Kemudiannya mereka naik pergi ke tadi ni cerita punya di Pulau Sala. Kemudiannya mereka naik ke Kota Sang Semut. Manakala Tok Muris. Tok Muris ni selalu orang tanya nak tahu saya Tok Muris. Tok Muris ni cerita dia disebut oleh Abdullah Zakaria dalam Jurnal Museum sekitar tahun 1992 tak salah saya. Dan cerita Tok Muris ni tak ada disebut dalam mana-mana kajian. Bukan tak ada disebut dalam mana-mana
catatan asing. Idris ke apa saya tak jumpa lagi. Sama juga macam nama Ismail. Yang geng-geng silat cekak kata Panglima Ismail terlibat dan sebagainya, itu saya tak jumpa. Setakat ni saya tak jumpa lagi nama-nama tu. Nama Ismail sebagai contohnya disebut selepas perang, iaitu pada tahun 1845, 46 macam tu baru ada nama Ismail. Tapi nama Panglima Ismail ni kemudiannya muncul di Kota Kuala Kedah sekitar 1870, 1880. Kemudiannya muncul lagi sekali sekitar tahun 1920. Baru ada nama Ismail ni. Kalau ada orang cakap Hanafi ni, saya ceritalah lebih kurang. Setakat kajian saya dalam mana-mana penulisan saya tak jumpa lagi nama Ismail. Dan begitu juga cerita nama Idris ni, Tok Idris ataupun Tok Muris, Tok Bomoh Idris. Tok Muris Haris. Kata namanya Idris. Okey. So ni pun sekadar cerita lisan yang kemudiannya dibukukan lah dan menjadi pegangan lah bagi kebanyakan orang daripada kubur panjang. Ada yang kata tanah Kurnia, dapat tanah Kurnia, ada keris bilah dan sebagainya. Dan ada dakwaan mengatakan ada perahu Tok Muris ditemui oleh Persatuan Sejarah Kedah 2 tahun lepas lah. Tapi daripada segi rekodnya memang tak ada lah. Benda tak ada, jangan tak ada lah. Itu je lah kan. Saya bukan nak membangkang, tetapi saya melihat daripada sudut perspektif mengkaji sejarah secara akademik. Metodologi sejarah ni dia lain lah. Okay. Kemudiannya ada disebut juga dengan nama Datuk Shah Bandar Wan Duk dari Pulai. Ini makam dia ada. Tok Muris ni saya tak tahu ada makam dia atau tidak. Tapi kalau Datuk Shah Bandar Wan Duk dari Pulai Baling ni memang ada makam dia. Dan dia memang main daripada Pulai. Gunung Pulai pun ada. Yang baru-baru ni masa 2018 yang mereka kata nak bom Gunung Pulai sebab nak ambil batu kapur tu. Okey. Kemudiannya Datuk Madi dari Bandar Baru bersama Panglima Bukit Gantang yang menghantar 100 pahlawan bersama 5 perahu. Oi. Okey. Jadi saya duk bayang macam mana mereka ni boleh initiate lah ataupun bekerjasama untuk membuat pergerakan. Sebab Baling ni dia mai bertemu di Sungai Petani dan dia boleh bertemu di Kuala Salah. Yang geng-geng daripada Setul Perlis tu dia mai daripada satu penjuru, Baling satu penjuru, geng-geng Perai daripada bawah satu penjuru, Langkawi pula satu penjuru. Jadi akhirnya semua mengepung Kota Kuala Kedah tu sendiri. Tapi kalau dia mai daripada atas, naknya kalau kita tengok laluan untuk sampai ke Kota Kuala Kedah tu memang susah gila. 16 Wat Siam ni memang dekat lah. Bagi contohnya kalau kita tengok, kalau kita mai daripada satu, kalau kita mai daripada Tunjang, kita Jitra, Tunjang Jitra tu ada 1 Wat Siam. Lepas tu di Jitra ada 1 Wat Siam, di Malau ada 1 Wat Siam, di Alok Ganu ada 1. Alok Ganu ni dekat Palas Batas tau. Ada 1 Wat Siam. Saya duk Google, saya tengok lah Wat Siam ni kecil lah. Tapi dia tersorok. Dan dia duduk tak jauh daripada laluan utama sungai tu lah, Alok Ganu tu. Dan di Alok Ganu ni Wat Siam tu juga tak jauh daripada Kota Naga. Lepas tu barulah dia turun sampai Teluk Wanjah. Daripada Teluk Wanjah tu nak pi pula hampa jumpa Kubang Rotan. Kubang Rotan tu ada Wat Siam. Malah angkatan Tengku Mat Saad ni semasa serangan 1838 dia mendarat di Kubang Rotan. Disebut oleh orang putih sebagai Kubang Tot. Saya duk fikir Kubang Tot tak mana, Kubang Tat ke? Ataupun tapi tak tahu, saya rasa Kubang Rotan lah, mana ada. Tak tahu lah orang putih ni tulis kan. Cuma saya syak di Kubang Rotan sebab di situ memang ada orang Siam lah. Itu last. Orang kata apa, kalau kita tengok daripada jajaran sungai tu, laluan sungai tu sendiri, sepanjang sungai Kedah tu saja ada lebih kurang 6 atau 7 Wat Siam sebelum hampa sampai ke Kota Kuala Kedah. Jadi cerita dia bukan senang-senang hampa nak serang Kota Kuala Kedah daripada sungai, daripada Alustaq. Sebab sungai Kedah ni dia boleh pergi sampai Palas Batas. Lepas tu dia boleh naik pula ke daripada Alok Madi tu, dia boleh naik ke mana lagi ya? Alok Madi pada Johor.
pada Johor Alok Madi. Dia naik Palang Batas, lepas tu dia beli cabang pergi Pendang, dia beli pergi Kubang Basu dan sebagainya lah. Ni kita tengok pandangan sekarang. Dulu-dulu kita tak tahu macam mana keadaan struktur muka bumi. Okey. Jadi bagi saya Angkatan Kedah ni memang seriously memang power lah kan, dan pandai lah dalam isu strategi. Sebab nak mengapas kota Kuala Kedah bukan melalui jalan laut ni bukan satu perkara yang senang. Sebab British dah tunggu di Morau Sungai Kedah, dan satu-satunya peluang mereka menyerang kota Kuala Kedah adalah melalui darat dan laluan sungai. Jadi strategi yang dibuat oleh Tengku Mat Saad disebut sebagai salah seorang penasihat Majlis Perang Kedah tu, membuktikan bahawa orang Kedah sendiri pun sangat faham kepada keadaan struktur muka bumi di tempat sendiri dan sangat bijak dalam menyusun atur strategi peperangan. Okey. Ni ada sebut ni. Pasukan Tengku Talib, adik dia Tengku Mat Saad, Syekh Samad Falimbani dan Tengku Abdullah bergabung dengan pasukan Tengku Mat Saad di Kubang Rotan, tidak jauh daripada Kuala Kedah. Ni dalam catatan memang ada sebut. Okey, pasukan Wan Mat Ali, adik-adik itu Datuk Kabu Yahya sayap kanan dan Cik Lanang Pati sayap kiri. Dan dia gabung dengan bapak dia iaitu Datuk Kemar Raja. Dan mereka menyerang Kota Sekutih. Ni serangan-serangan serentak. Maknanya dalam tempoh sebelum mereka nak dapat tu ada sekurang-kurangnya 3 serangan serentak dibuat lah untuk menghapuskan kedudukan Siam dan untuk memutuskan hubungan tu lah, supaya orang-orang di Kuala Kedah tu tak tahu benda apa jadi. Okey. Yang ni satu lagi yang menarik. Sebab apa Wan Mat Ali dia lari kan, ada cerita dia lari naik kapal dia dan Osborne kejak daripada belakang kan. Bila saya tengok balik, bila British ataupun Osborne dia ligan kapal Wan Mat Ali ni pergi ke Langkawi, jadi tentera Kedah ni terus masuk menyerang kota Kuala Kedah melalui jalan laut. Yang angkatan Tengku Mat Saad tadi ni, yang geng Aceh ni tadi ni, depa ni main serang daripada laut. Yang leleng orang-orang Kedah tu dia serang daripada darat, termasuklah orang Perak dia tu Parlimen Bukit Gantang tadi. Ini satu taktikal yang saya nak sebut je nak tipu muslihat lah, tipu daya untuk menarik perhatian British. Dan serangan yang dibuat ni dalam keadaan senyap dan sampai orang tak perasan. Sampai orang putih dan Siam sendiri pun tak perasan lah bahawa sedang berlaku strategi serangan yang bagi saya power lah, dahsyat. Sebab lebih kurang 4,000 orang terlibat, ada yang kata 7,000 dan sebagainya. Wallahualam, tak ada catatan rasmi berkenaan dengan angkatan Tengku Mat Saad ni sendiri. Cuma bila Wan Mat Ali pi, tentera Aceh masuk, barulah kota Kuala Kedah tu dapat digempur. Tapi dalam catatan sejarah yang saya baca, sama ada Siam, British dan sebagainya, tak pernah sebut kota Kuala Kedah ni kena berdil, kena tembak dengan meriam. Jadi daripada satu sudut yang lain, serangan ini biasanya dibuat dengan cara yang kena ragah ataupun panjat kota. Dan saya membayangkan bahawa kota ni memang bukan kota bodoh lah orang kata tu. Bukan kota biasa macam tengok Pirates of Caribbean boleh tembak pumpang tak. Memang tak ada dalam catatan. Saya duduk baca Siam ke, Cina ke, British ke, kota Kuala Kedah tak pernah dibedil. Jadi macam mana bentuk struktur ataupun bentuk struktur kota Kuala Kedah ni pada satu masa dulu? Adakah berdasarkan lakaran yang dijumpai kawan Fred Rizal jumpa pada tahun 2016 dibagi pada saya, dan saya tengok balik, adakah itu benar? Dan adakah kebenaran daripada Wan Ismail ni yang mengatakan bahawa terdapat kota tanah yang sangat panjang yang bersambung-sambung sampai ke Kota Limbung,
Atau adakah benar cerita masyarakat tempatan yang menyebut sekitar tahun 70-an mereka sempat lagi tengok kota tanah yang duduk di kawasan Kampung Sembawang Kota sampai Kampung Baru, dan ada juga tak kota tanah ataupun tembok-tembok tanah yang ada di kawasan Bendang dan di kawasan Paya, Paya di belah Kota Marina tu. Jadi apa fungsi tembok-tembok tanah ni tadi? Yang ni memang really orang architecture lah kena buat kajian. Saya pun tak boleh nak bayang, saya pun tak tahu mungkin kalau kita tembok tanah, peluru tu tak boleh pergi jauh. Tapi kalau dengan keupayaan meriam ni, saya tak tahu sejauh mana dia boleh pergi, sama ada kota tu boleh, kalau kita tembok tanah tu boleh pecah. Kan meriam kan, dia boleh meletup-letup kan. Adakah tembok tanah ni sendiri telah berjaya menyerap kekuatan meriam tu tadi. Tapi daripada faktor muka bumi pula, disebut bahawa keadaan di sekeliling kota Kuala Kedah ataupun kawasan laut tadi ni dia dah cetek, tak ada kapal-kapal besar boleh lalu. Tapi saya pun tak pasti juga sebab tahun 1851 tongkang-tongkang Cina masih lagi boleh lalu. Tongkang Cina ni dia ni anggaran dia boleh bawa meriam 3 pound. Dia ada 3 pound, 6 pound, 12 pound, 24 pound. Ni pound tu kira peluru tu. Semakin berat peluru semakin besar lah dia punya peluru tu. Jadi kalau 3-6 pound ni kalau tembak pun mampu juga lah. Jadi banyak benda yang bukan sekadar cerita Perang Kedah Siam tu, tapi dia banyak gila yang boleh dikaji, yang sepatutnya dikaji oleh orang Kedah. Kita tumpu satu subjek ni saja pun dah orang Kedah kata gila babi lah. Dah gila babi punya banyak yang tak sangka-sangka. Yang ilmu yang kita kaji ni bukan saja membuktikan bahawa Perang Kedah Siam ni adalah sekadar cerita perang yang menyedihkan, yang memberi kemarahan dan menaikkan semangat, tetapi cerita Perang Kedah Siam juga membuktikan kebijaksanaan tok nenek kita dalam menyusun atur strategi peperangan, membina kota, menggunakan alat senjata, kemahiran membaca angin, kemahiran orang kata menggunakan muka bumi, geografi lah, dan kemahiran daripada sudut seni bina dan sebagainya, town planning. Ini bukan maknanya skop perang ni dia sangat luas. Walaupun kita banyak tumpu kepada cerita, tapi sebenarnya dia sangat luas. Okey. Pasukan Tunku Mat Sa'ad, Tunku Mat Taib, Datuk Serajawan, Datuk Kermaraja kemudiannya bergabung dan telah berjaya menawan kota pertahanan Siam di kota Kuala Kedah. Ramai 300 tentera Siam ditawan dan semua ditekan hingga mati atas arahan Tunku Mat Taib. Mayat mereka kemudiannya dibiarkan bergelimpangan sepanjang laluan ke kota Kuala Kedah. Jadi saya masa mula-mula ni saya kata salah satu penyebab Tunku Mat Sa'ad buat ni, yang saya baca lah, ada satu catatan dia kata mereka ni kena sular lah kodok daripada pungkok kodok naik tikam mereka pacak atas tanah sepanjang laluan tu. Dia macam cerita Hak Dracula tu lah, Hak King King Vlad tu yang lawan dengan Sulaiman tu kan, dia pacak sepanjang jalan tentera Turki tu kan. Macam itulah juga Tunku Mat Sa'ad buat kepada tentera-tentera Siam. Daripada satu sudut orang kata tentera Tunku Mat Sa'ad ni kejam lah, apalah semua lah. Baca set yang kita kejam, yang Siam duk kejam lah, tak baca. Kadang-kadang Mangkuk Ayun ni pun payah juga kan, sembang ni apa ni kan. Pong apa lah dia betul. So tujuan dipacak tu sebab nak mendatangkan gerun kepada musuh. Memanglah orang tahu orang Islam tak baik lah apalah. Tu Allah Alam, tu dia dengan Tuhan. Hang tak duduk dalam situasi perang je cakap pandai. Orang duduk dalam situasi perang dia marah, geram dan sebagainya, dia tak ada fikir lah benda tu. Walaupun dia tok guru ni, saya Allah Alam kan. Allah Alam. Saya tak boleh nak menilai dan bagi justifikasi, tapi penceritaannya begitulah. Mereka ni tentera-tentera Siam ni dipacak di sepanjang jalan yang lalu ke kota Kuala Kedah tu lah.
Dan saya rasa laluan tu tak ada laluan lain dah. Bila hampa turun Jambatan Tok Pasar tu je lah laluan dah. Ataupun satu lagi laluan di Kampung Padang Garam. Sebab Kampung Padang Garam ni lah tempat dia Siam duk seksa orang Melayu. Yang hampa duk baca viral dulu ni, duk seksa orang Melayu kena tikam, hampa kena belah dada apa semua. Dekat situ lah. Tu mungkin ada satu laluan lama. Okay. Dan menurut cerita pasal tentera-tentera ni tadi, kalau hampa pergi ke Kota Kuala Kedah, ni cerita-cerita orang tempatan lah. Mereka kata Kota Kuala Kedah ni kerah dan sebagainya. Dia kata dekat Kota Kuala Kedah tu ada satu pokok besar. Pokok ni dia tak jauh daripada tapak belah Kota Marina tu. Bukan pasal satu pokok ketapang. Pokok ketapang besar tu. Kata orang muzium yang pernah bekerja lah, yang dah fikir, dia kata kat situ lah mayat-mayat Siam, tentera Siam ni ditanam ramai-ramai kat situ. Ni kata cerita mereka lah. Sebab tu kadang-kadang orang duk jumpa macam kan. Bila pi, saya tak tahulah, tapi geng-geng duk isap dadah relax lah, tak jumpa apa kan. Jumpa lah tapi mereka tak riuh lah kot. Okay. So dipendekkan cerita, Tunku Mat Saad ni dia terus lepas dia dapat Kota Kuala Kedah, tentera Kedah ni tadi marah sampai ke Patani, dan kemudiannya menerima tentangan hebat daripada tentera Siam dan terpaksa berundur sampai ke Anyai. Dan di Anyai inilah Syekh Samad Salim Bani syahid, di mana akhirnya kepala dia juga dipotong dan dibawa lah ke Siam. Dan saya rasa lah bukan Syekh Samad Salim Bani saja, tapi ramai lagi. Kalau salah satu contohnya Datuk Kerma Raja lah yang turut terkorban dalam siri peperangan itu. Begitu juga dengan Tengku Sulaiman. Sebab nama-nama mereka ni 1840 dah tak ada dalam benih papers. Jadi saya rasa semasa pengunduran tu ramailah yang terkorban dan tak berkubur. Kecuali Syekh Ahmad Salim Bani nak jadi cerita lah. Ni pun cerita lisan yang dakwa-dakwi. Katanya inilah kubur Syekh Ahmad Salim Bani. Allah Alam bisawab lah. Tapi bagi saya susah lah kan, sebab kita tak hidup zaman tu. Dan ni cerita dakwa-dakwi kan. Jadi macam, kecuali hang buat carbon dating, ya mungkin lah hang kena cari balik nasab dia apa semua kan. Okay. Pengunduran ni menyebabkan sekali lagi Kedah ditewaskan, tetapi telah membuka mata Raja Siam kerana tidak menyangka bahawa selepas peristiwa 1831 masih lagi ada penentangan secara besar-besaran daripada orang Kedah. Raja Siam ataupun Rama III akhirnya mengatakan bahawa dalam banyak-banyak bangsa yang kami jajah, mereka ni buka jajah semua. Orang Kemboja, Burma, Luang Prabang Kemboja lah. Apa tu Lanatai, Chiang Mai, apa semua tu, Patani dan sebagainya. Sampai Rama III kata dalam banyak-banyak bangsa yang kami perang, orang Kedah ni lah yang tak boleh dikalahkan. Walaupun mereka kalah, tapi mereka tak terkalah, tak boleh dikalahkan. Dia kalah pertempuran. Ni kata kalah bukan semestinya Allah. Ni peribahasa tu tadi ni. Maknanya kita ni tak beralah. Walaupun kita kalah, tapi kita tak beralah. Ni nampak orang Kedah bersedap diri sikit. Tok nenek kita ni bukan jenis bangsa orang kata tak ketahuan punca. Jenis sikit-sikit tak apalah, nak beralah tak tentu halah. Tu bukan tok nenek kita. Jadi Rama III ni mengakui bahawa Kedah satu-satunya negeri yang tidak beralah, dan akhirnya menyebabkan Rama III membuat keputusan untuk menyerahkan semula negeri Kedah kepada asal, tetapi dengan syarat negeri Kedah dipecahkan kepada 4 bahagian lah. Tujuan pemecahan ni disebabkan
dia nak implement benda yang sama di Patani. Sebenarnya masa perang 1838 di Patani ada 7 negeri yang dipecahkan. 3 negeri telah menyokong Siam, berpihak kepada Siam, dan 4 negeri berpihak kepada orang Melayu. Jadi dia duk sangka kalau pecah pada 4, kemungkinan 2 negeri, mungkin kemungkinan lah Perlis dan Setui akan berpihak kepada Siam, ataupun Kubang Pasu akan berpihak kepada Siam. Jadi Kedah ni akan, kekuatan dia akan kurang lah. Kata kalau contoh tentera 10,000 mungkin tinggal 6,000. Jadi senang untuk Siam lawan dan sebagainya. Ini anggapan Siam pada ketika itulah. Dan akhirnya dipecahkanlah Kedah kepada 4 bahagian. Semasa serangan yang terakhir, Tengku Mat Saad telah berundur ke Beruas, balik semula ke Beruas bersama adik dia Tengku Taib lah. Manakala angkatan Wan Mat Ali berundur ke Langkawi, dan ada kata berundur ke Sumatera. Tapi saya pegang dia berundur ke Langkawi, kemudian dia menyorok lah di situ. Okey, kemudiannya Tengku Mat Saad menyerah diri kepada British, dan beliau dibicarakan pada tahun 1846 dibicarakan di Mahkamah Tinggi Pulau Pinang lah, di Padang Kota, dan diwakili oleh J.R. Logan. J.R. Logan lah. J.R. Logan ni kalau hampa buka Google boleh jumpa nama dia. Dan J.R. Logan ni antara sumbangan dia kepada keintelektualan sejarah ialah menubuhkan J.S. Bras, General Search Society. General Search Society lebih kurang macam tu lah. Ataupun General Islat. Ini yang pernah diusahakan oleh J.R. Logan, seorang peguam. Tapi J.R. Logan ni dia berpihak kepada orang Melayu lah. Bila pendakwa tuduh kata Tengku Mat Saad ni adalah lanun dan telah mengganggu gugat kestabilan politik di negara Kedah. Tapi J.R. Logan kata kalau ikut undang-undang pada masa tu, mana-mana lanun akan dihukum bunuh. Tapi J.R. Logan melakukan satu kenyataan. Dia kata kenapa tuduh dia Tengku Mat Saad, sepatutnya tidak boleh menuduh Tengku Mat Saad sebagai lanun, kerana dia mempertahankan negeri dia, dan apa yang diperjuangkan oleh orang Kedah adalah untuk mendapatkan negeri mereka balik. Dan kita semua tahu bahawa negeri Kedah ada sultannya, ada pemerintahnya, dan ada orangnya. Tetapi pada tahun 1821 negeri ini telah ditawan oleh Siam yang bukan penduduk asal kepada negeri tersebut. Dan kita tahu, dan kita tu maksudnya British lah, dan kita tahu bahawa kita sudah mengadakan perjanjian semenjak Perancis Light tiba di Kedah dan mendapatkan Pulau Pinang di tanah yang kita duduk ni. Jadi kenapa ada tuduhan mengatakan bahawa mereka ni adalah lanun, sedangkan apa yang diperjuangkan adalah untuk mendapatkan kemerdekaan. Jadi disebabkan kata-kata itulah Tengku Mat Saad ni tidak dihukum bunuh, tapi dibuang ke Kolkata, India selama 2 tahun lah. Dia di Kolkata tu pun tak ada orang buat kajian juga. Apa dia buat 2 tahun di Kolkata tu pun tak ada orang buat research. Pening. Takkan semua saya nak buat mampu. Tak apalah kalau saya buat, insya-Allah lah saya akan habiskan seumur hidup saya untuk cerita Perang Kedah Siam ni lah. Yang nak cerita apa dia pergi ke India dan sebagainya tu, jika Allah Ta'ala buka jalan, saya pergi tengok tang mana dia duduk, apa dia buat selama 2 tahun. Sebab 2 tahun ni pun orang kata singkat. Sebenarnya tak singkat lah. Kalau hang nak duduk dalam penjara, cuba hang duduk 2 tahun tengok singkat tak singkat, try tengok kan. Okay, so kemudiannya Tengku Mat Saad dibebaskan apabila Kedah mencapai katanya Tengku Mat Saad mendapat pengampunan, dan balik ke kampung Subang Kota. Dan pada masa ni lah ada cerita-cerita yang ni
cerita bersambung dengan perai dan sebagainya, itu cerita lain pula. Akhirnya Tengku Mat Saad balik dan dia pun meninggal dunia. Cuma kuburnya tidak bertanda atas permintaan dia sendirilah. Saya tak pasti kenapa dia tak mau ditanda, tetapi ikut cerita-cerita lisan zaman tu, sebab kalau kita tengok dalam sejarah Kedah pun sampai zaman Sultan Abdul Hamid, Siam ni masih ada lagi pengaruh di Kedah. Jadi kata orang Siam ni kalau dia tak dapat jasad yang hidup, kubur pun jadi. Kalau dia tak dapat kepala, tulang pun jadi. Janji dia balas. Ini cerita orang yang saya kumpul lah sepanjang saya duduk balik utara kan. Saya jumpa dengan orang lama. Katanya itulah cerita yang diperturunkan kepada mereka. Jadi sebab itulah dia kemungkinan besar Tengku Mat Saad tak mau kubur dia tu ada tanda, dan hanya diketahui oleh anak bini dia saja. Tapi lama-lama tu dah simpan rahsia, akhirnya rahsia itu mati bersama sampai sekarang lah. Siapa pun tak tahu. Tapi kalau ada waris yang kata ni Tengku Mat Saad lain, Mat Saad Permata Pasir tu lain, tu Mat Saad lain, bukan Mat Saad yang kita ni, yang saya duk cerita ni. Okay. Cuma saya duk buat storyboard ni, saya duk terbayang lah kan, masa dia duk sakit tu kan, kadang kita duk main bakja ni, kita teringat kat mereka, kita duk teringat kat orang tua lah, ataupun kita duk ingat kat markah kita kan. Dia main terdetik kat hati nak, dia ni ingat kat aku kot no. Kadang-kadang kita kan macam tu kan. Duk saja kita teringat member-member lama kan. Kadang-kadang dia duk sebut nama kita. Jadi masa saya duk buat ni, saya pun duk terbayang lah kan, duk buat storyboard ni kan. Saya duk macam dia kata kat Tengku Fatimah. Saya dah Tengku Fatimah Tengku Mat Saad ni berkahwin dengan Tengku Fatimah, anak Tengku Sulaiman. Mereka ni kahwin sepupu. Jadi saya pun duk macam terkeluar kata-kata kan. Dia kata Fatimah, dia kata ni abang nak mati, kalau abang mati kata janganlah kubur abang ni ada tanda, biarlah kubur abang ni hapus macam tu saja. Kan, biar apa pun berlaku, simpanlah rahsia ni. Saya duk terbayang macam dia main bisik tu kan, macam duk terbayang. Dia dah buat storyboard kan, duk buat cerita ni, jadi dia main terbayang tu kan. Dia mati pun kita tak tahu dia mati sebab apa. Ada kata mati pasal batuk kering, ada kata mati sakit tu. Tapi saya syok dia kena racun lah. Tu lah, dulu zaman tu mohon racun. Ada sultan, ada kerabat-kerabat Kedah yang kena racun pun ada. Sejarah dia ada, orang Kedah ceritanya. Jadi tak pelik lah kalau dia mati dengan cara macam tu lah. Okay. So saya pun dah sejam ni, baru rasa lega. Betul saya tak boleh, saya sakit kepala saya tak cakap. Okay. Ilham. Tunggu. Okay, jadi baru dia main ringan balik badan kan. So saya nak kena siapkan storyboard ni. Saya pun tak tahulah dia macam mana nak jadi cerita ni. Jadi tak jadi Allah alam lah. Cuma saya buat je lah. Dan mereka minta kita buat je lah kan. Kalau jadi Alhamdulillah. Kalau tak jadi tu kita pergi kat orang lain pula. Okay. So sekadar itu saja daripada saya. Sebenarnya panjang lagi cerita Tengku Mat Saad ni, tapi saya terpaksa skip lah. So itu sajalah daripada saya. Terima kasih kerana menunggu sampai ke saat ini. Tahun depan 2021 adalah hari ataupun adalah tahun 200 tahun memperingati Perang Musuh Bisik. Dan kita kena terus, bukan setakat nak tunggu sampai tarikh tu, kita kena bukan mengingati mereka pada tarikh itu saja, tapi kita ingat pada tok nenek kita
setiap masa. Begitu juga dengan mak bapak kita lah. Sentiasa doakan mereka yang terbaik. Sentiasa doakan supaya kubur mereka itu luas dan terang. Ringankan azab ke atas mereka lah. Kita kena buat tu hari-hari, minta doa ke Allah Ta'ala. Walau apa pun jadi, walaupun dunia berubah, walaupun berlaku pemodenan, tapi kita jangan lupa bahawa di balik kejayaan dan di balik kesenangan yang kita kecapi ni, ada nyawa-nyawa yang telah dikorbankan. Dan saya berharap satu hari nanti cerita Musuh Bisi ini dan pahlawan-pahlawan Musuh Bisi ini diangkat sebagai pahlawan nasional, bukan setakat di negara Kedah saja, tetapi sebagai pahlawan kebangsaan yang taraf dia setaraf dengan Datuk Maharajalela dan sebagainya lah. Okey, jangan putus asa, teruskan berjuang, hidup bermaruh, mati biak syahid. Tanam dalam hati, genggam rapat-rapat. Cuma saya nak pesan juga buat yang kali terakhir, jika berlaku kebangkitan, kawan saya pesan, jika berlaku kebangkitan yang pertama ini adalah kebangkitan bersama orang-orang munafik, orang-orang yang ada kepentingan duniawi, orang yang melihat kepada kebendaan. Kebangkitan yang pertama. Kebangkitan yang kedua itulah adalah kebangkitan yang sebenar-benar kebangkitan. Jadi banyak-banyak banyak-banyak saya pesan. Okey. Jadi sekali itu saja daripada saya. Terima kasih banyak-banyak. Teruskan berjuang, jangan putus asa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.